memuji Kekli. I got my city on my back, my homies on my back. MK. Ku tak nak berhenti selagi tak cukup hasilku. Farid PF. Back on the phone now, let the Glock gonna hit your bando. Jinelo. 5 tahun lalu sekumpulan niat nak cipta lagu. Kedef. Lu the flock of flow, sip-sap hit enemy yang toxic. Bagi kejutan elektro. Okey, kemudian saya teruskan. Okey, kemudian saya teruskan kepada Nestinas. Ini maklumat, mana maklumat? Berapa kerat apa syarat tu jerak lumat? Kalau nasihat, habis nasihat. Takut matlamat kau tamat mati bertempat. Peluang ambil peluang, let's go. Peluang masa kau buang, let's go. Siapa gerangan berangan nak perang? Dalam medan ku serang tanpa pedang. Alah, ingat nak main teka dulu tu sebut nama dah. Okey, apa saya boleh cakap tentang Nestinas ni? Nestinas sangat educated. Saya tapi berdasarkan buku je lah, bukan berdasarkan saya jumpa dia face to face ke untuk mengenali dia, tapi berdasarkan buku dan berdasarkan cerita semua orang, saya boleh katakan Nestinas ialah sangat seorang yang educated, dan dalam buku ni pun penceritaan dia very educated, dan dia seorang yang sangat saya rasa lah, dia seorang yang sangat mementingkan ilmu, dan juga ada satu bahagian dalam buku ni. Saya siap highlight lagi tau. Sebabnya saya rasa saya tak tulis. Tapi saya akan bacakan dekat korang. Saya memang highlight tau. Sebab dalam banyak-banyak layan bahagian ni saya highlight. Sebab saya rasa kalau dia pegang kepada kata-kata dia yang ni, dia akan sentiasa membuat lirik ataupun akan membuat lagu yang bermanfaat. Untuk menghasilkan karya, kita jangan fikir seronok je. Kalau boleh, buatlah sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. So, ayat dia yang membuatkan saya rasa macam tolonglah berpegang dengan kata-kata ini, iaitu apapun karya yang kita ingin hasilkan, ilmu perlu berada di atas. Itu je. Okay? Apapun karya yang kita ingin hasilkan, ilmu perlu berada di atas. So, sepotong ayat itu saja telah menunjukkan dia educated. Tak adalah. So kalau korang baca lagi tentang dia, korang akan tahu mengenai pendidikan Nestinas ini dan macam mana. Ada cerita sikit-sikit tentang apa lagi Tapi apa yang boleh saya katakan, memang dia seorang yang educated. Cara penulisan dia dalam ni pun menunjukkan dia seorang yang educated, dan dalam sebuah kumpulan memerlukan dia untuk sentiasa mengingatkan orang lain. So, it's okay. Kemudian kita teruskan kepada orang berikutnya. Taklah lama ya aku cakap. Okay. Yang berikut ni, baru-baru ini memang nama dia sering disebut-sebut. Tambah-tambah sejak lepas dia buat persembahan semasa ABPBH. Semasa ABPBH lah. Semasa persembahan itu dia part dia sikit je, tapi orang macam siapa dia tu? Masa tu saya sebagai peminat Kekli macam artis Kekli lah tu. Lepas tu baru-baru ni juga nama dia orang mencari-cari ketika persembahan di semi-final separuh akhir muzik-muzik. Lagunya ialah Gila. Siapa dekat dia? Dia ialah Noki Kekli. Sini kan singa takkan termakan kata serigala, dan selalu gila mengejar bintang di alam semesta. Aku menggali mencari hasil untuk keluarga, nak jadi penghalang bukan kasih ni boleh tolong belah. Okey, Noki cerita pendidikan dia ialah lebih kurang dengan Jinelo. Nak tahu macam mana pendidikan dia orang? Kenalah baca kan. Okey, kemudian dia ada pernah masuk satu program reality, dan masa tu rasanya dia masuk individu kot. Dia berjaya. Aku dah ter-spoiler ke? Okey, dia berjaya. Jadi kalau korang nak tahu apa jadi lepas itu,
Dan dia juga ada juga masa cerita dia tu lah, dia ada cerita juga pekerjaan dia. Masalah dia tulis nota tapi tak faham apa yang aku tulis. Betul lah pekerjaan dia ada cerita dia bekerja masa tu dengan Nokia 7MK dengan Ginello. Nak tahu dia orang kerja apa, nak tahu macam mana peristiwa itu, macam apa menariknya ketika itu, korang kena baca buku Kekli. Okay? Yang seterusnya ni pun suara dia sedap. Dan kalau korang tengok sebelum ni yang saya ceritakan pasal unboxing, dialah punca saya mencari siapa Kekli ini. Dialah orang utan yang disukai ramai ketika di rancangan Mas Singer Malaysia, iaitu 7. Musuh dalam selimut selak kain mereka hilang. Waktu mereka singkat, setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar teka minyak macam lumba dekat Blitar. First kali dia dah cerita dah kehebatan dia menyanyi. Hebat betul dia menyanyi kan. Adalah. Kemudian dia cerita, okey. Sebab dekat awal tadi, dekat episod dekat bahagian pengenalan tadi tu, dia orang tak cerita lagi macam mana Kekli ni berjumpa. Dia orang cuma cerita basic nama, macam mana tertubuh macam tu. Tapi dekat dalam cerita 7 ni lah yang ada cerita macam mana dia orang ni berjumpa. Dia cerita 7 dia sebenarnya dia berkait dengan cerita Somin. Somin tertinggal tadi. Sebenarnya nak cerita Somin dulu sebab dia macam bergabung kat sini, tertinggal. So, okay. Somin. Dalam sini korang slow mo, kami macam fast forward, korang slow mo. Yeah, for real. Tak perlukan kemo, watak kami utama, korang cameo. Dekat dalam cerita Somin, yang menariknya cerita Somin, dia ada cerita tentang seorang kawan dia. Kawan ni luar daripada ahli Kekli lah. Jadi kawan inilah yang memberikan dia semangat, yang agak memaksanya untuk berjuang bersama dengan Kekli. Sahabat dia ni ialah orang yang orang kata penyokong tegar Kekli lah. Dan kawan dia ni memang kawan yang baik juga dengan Kekli, tapi dia bukan ahli Kekli, tapi dia kawan Somin dan yang sama-sama menyokong apa yang Somin buat. Dan sebagai seorang sahabat pun saya sangat terharu jugalah bila nama kita disebut di dalam buku ini, maksudnya menghargai kita. Dan tapi ada sesuatu terjadi kepada sahabat ini, dan kalau nak tahu apa yang terjadi dekat sahabat Somin ini, korang kenalah baca buku Kekli ini. Okay, lepas tu dah habis kan, dah settle, kita dah cerita semua tadi. 7 Somin. Dekat dalam 7 Somin tu ada cerita yang macam relate masa dia orang berjumpa, iaitu kumpulan Kekli kan dia terdiri pada 2 kan. Yang ni rasanya dekat interview pun dah cerita, kumpulan PC dengan White. So siapa yang kumpulan PC, siapa yang kumpulan White, dan macam mana korang nak tahu dia orang jumpa, macam mana korang nak tahu macam mana dia orang boleh rapat, baca buku Kekli. Okay. Kemudian dah di bahagian penutup. Bahagian penutup ni basically ini ialah macam satu peringatan ataupun satu peringatan untuk diorang untuk tak lupa apa sebenarnya tujuan mereka berada di dalam bidang seni ini. So dalam bahagian pertama diorang ada ceritakan tentang legenda yang diorang kagumi. Kemudian cerita tentang seniman. Kemudian diorang ada letakkan satu bahagian pesanan untuk diri mereka sendiri bila menjadi seorang yang berjaya. Pesanan mereka kepada pembaca, pesanan kepada rakan-rakan rap diorang, pesanan kepada peminat dan juga kepada haters. Ada kat haters tu sikit je, tak ada apa pun yang menyakitkan hati sangat pun. Dia macam terus je lah cakap kan, dia macam teruslah melihat kami berjaya. Teruslah melihat apa-apa je lah, korang baca je lah nanti. Cakap sikit je 24 minit dah. Okay, kemudian kesimpulan
Oh, ni kesimpulan saya sendiri. Kesimpulan yang saya boleh katakan di dalam buku ini ialah 8 orang ahli keklik ini mempunyai latar belakang yang berbeza, which is saya tak ceritakan pun kan tadi apa seorang suami seorang, di manakah pendidikan masing-masing saya tak ceritakan. Tapi memang saya boleh katakan pendidikan latar belakang diorang berbeza. Tapi walaupun diorang berbeza latar belakang pendidikan, diorang punya klik tu, diorang punya klik sahabat tu boleh dikagumi, dan semoga persahabatan mereka terus kekal. Jangan ada rasa macam mana rasa dia ni lebih atau dia ni lebih. Anggaplah bila kawan-kawan kita lebih sikit tu, itu rezeki dia, dan mungkin ada rezeki kita nanti, dan juga mungkin rezeki dia itulah yang akan membantu ahli kumpulan itu nanti. So semoga buku ni akan menjadi satu peringatan untuk diorang juga, untuk diorang terus kekal bersama. Actually diorang memang dah lama bersama pun, daripada sekolah menengah lagi kot, saya tak pasti, tapi sekolah lah, dah lupa sikit. Tapi memang diorang dah lama bersama, diorang dah memang rasa susah senang bersama. So jangan ada rasa iri hati, jangan ada rasa tak suka ke apa ke. Teruskan hubungan yang baik, dan juga kalau ada salah faham sikit-sikit tu perbaiki dengan baik. Dan apa yang menariknya, dalam cerita, dalam buku keklik ni, diorang ada ceritakan kan mengenai pendidikan kan, tapi sebenarnya ada yang pelajarannya agak bagus, ada yang pelajarannya biasa sahaja. Tapi apa yang menariknya, saya suka bila diorang tak highlightkan ayat seperti mengatakan tanpa pendidikan pun aku boleh berjaya. Kan sekarang kan macam trend lah, orang cakap aku belajar SPM biasa je tapi boleh je berjaya, which is awak nak berjaya, tapi jangan merendahkan orang yang menyambung pelajaran whatsoever, sebab menuntut ilmu itu ialah satu kewajipan, dan mencari rezeki juga satu kewajipan. So jangan nak merendah-rendahkan orang lain. Dan saya suka sebab dalam buku ni dia tak ada cakap pun macam tu. Tambah lagi kalau bahagian Nestinas yang paling saya suka, sebab dia memang seorang yang mementingkan ilmu. Dan kita kalau dekat Jinelo kot, Jinelo ada sebut satu ayat kalau tak silap. Alah, kalau cerita spoiler pula. Tapi tak apalah. Ayat dia macam sekalipun berhenti belajar, tetapi dalam hidup ni kita akan sentiasa belajar. Betul lah, menuntut ilmu ni bukannya sekadar kita belajar sehingga ke Menara Gading, sehingga ya dengan kos bidang masing-masing. Tapi menuntut ilmu ni macam-macam. Menuntut ilmu ni luas. Menuntut ilmu ini juga satu benda yang kita kena selalu buat. Dan bila berkarya seeloknya memang ada ilmu lah. Nak berkarya pun kena ada ilmu. Nak tulis lirik, nak buat lagu, nak belajar muzik, semua kena ada ilmu. Apa-apa pun kena ada ilmu. Jadi kesimpulan yang saya boleh katakan dekat sini, dekat bahagian belakang ni ada lagi banyak lagi nasihat-nasihat yang diorang bagi. Kemudian daripada story cerita diorang pun kita boleh ambil iktibar yang mana baik. Dan saya katakan yang mana baik, yang mana positif cerita yang mereka sampaikan, kita ambil, kita terima dengan baik. Kita kalau kita relate dengan kehidupan kita, jadikan satu semangat untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang mana ada cerita diorang cerita masa zaman-zaman mereka nakal-nakal tu semua. Biasalah, siapa je yang tak pernah nakal kan. So kita ambil iktibar daripada kisah-kisah silam tu semua. Dan saya nak katakan semoga berjayalah untuk ahli keklik ini. Dan semoga dapat membuat lagu yang lebih menarik, lagu yang lebih memberi motivasi, muzik yang menarik. Sebabnya saya ingin mendoakan kejayaan anda ingin memasuki ke anugerah genre lagu. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.